Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cikgu Ayah. Sebelum kita mula, jangan lupa subscribe dan tekan loceng notification untuk mendapat update setiap kali Cikgu Ayah buat naik video baru. Okey, tajuk hari ini Cikgu Ayah nak buat taburan kebarangkalian. Sebenarnya dah ada taburan kebarangkalian ni di dalam channel Cikgu Ayah, tapi anggaplah ini sebagai revision. Okay, sebab masa buat tu mungkin tak berapa lengkap. Okay, sekarang ni nak masuk membeli ubah rawak diskrit dan taburan binomial tu punya tajuk. Jika X digunakan untuk mewakili nombor yang muncul apabila sebiji dadu dilambungkan sekali, maka X boleh mengambil salah satu daripada nombor yang terdapat pada dadu. Kalau kita tengok ruang sampel kita ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. X dinamakan satu ubah rawak diskrit kerana X hanya boleh mengambil satu nilai yang terbilang. X tak boleh mengambil nilai seperti 1.2, 1.3 ke, 4.5 ke dan sebagainya. So, X ialah pemboleh ubah rawak diskrit. Okey, contoh soalan. Sebiji dadu adil dilambungkan jika X mewakili skor yang ditunjukkan dalam dadu tu, senaraikan X. Macam ni lah tadi. Ini soalan satu lagi. Saya ambil soalan satu. Okey, contoh ni. Okey, masuk soalan 2. Sekeping duit shilling dilambung sekali. Jika Y mewakili bilangan gambar yang muncul, senaraikan set Y. Kalau sekeping duit shilling kita ada gambar, kita ada angka. Dilambungkan sekali, kita akan dapat sama ada gambar ataupun angka. Jadi Y dia kata gambar. Jadi kalau gambar, kosong gambar, satu gambar. Macam ni. Okey, soalan 3. Dia tak. 2 keping duit shilling dilambungkan. 2 keping duit shilling ni kalau rasa ni kita ambil gambar, angka, gambar, angka, gambar, angka. Jadi kat sini gambar-gambar, gambar angka, angka gambar dengan angka, angka. Okey, senaraikan set pemboleh ubah rawak diskrit yang mewakili bilangan angka. So, kita ambil lah huruf Z ke. So, Z sama dengan bilangan angka, kosong angka, satu angka, dua angka. Ada dua angka, ada satu angka, ada kosong angka. Ni kosong angka. Okey. Soalan 4. 2 biji dadu dilambung. Tentukan X yang mewakili beza antara nombor. Dadu ni kalau kita lambung 2, dia punya ruang sampel dia 1, 1. Mungkin 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 1, 5 dan 1, 6. Tak biasa lagi tulis Cikgu Ayah ni. 1, 2, 1. 2, 2. 2, 3. Licin. 2, 4. 2, 5. 2, 6. Semua ada 6. Sampailah sini. 6, 1. 6, 2. 6, 3. 6, 4. 6, 5. 6, 6. Okay, dia tanya apa tadi? X mewakili beza antara nombor. So, X sama dengan paling tinggi berapa? Kosong. Kalau ini kosong, kalau ini 1 beza antara 2. Paling tinggi 5 lah kan? 6 tolak 1, 5. So, kosong, 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu. Siap? Okay, soalan 5. Soalan 5.
Sasha mengeluarkan 3 biji bola secara rawat daripada sebuah beg. Soalan 5. Ini soalan 4. 5 putih, 2 hitam. 2 hitam. Cari X yang mewakili bilangan bola putih yang dipilih. So, bola putih X sama dengan putih ada 5 biji bola putih dan 2 biji bola hitam. Dia mengeluarkan 3 bola. Pilih 3. So, dia nak putih, jadi kosong putih, 1 putih. Dia nak putih, salah. Nak mesti putih, 1, 2, 3. Mesti ambil mana ada kosong. Okey, macam tu. Okey, soalan seterusnya, bahagian seterusnya, kita turun lagi ke bawah. Taburan kebarangkalian binomial dan grafnya. Uji kaji Bernoulli. Pernah tengok tak Bernoulli? Uji kaji Bernoulli. Dalam kehidupan seharian, kita terdapat uji kaji ataupun proses yang hanya mempunyai 2 kesudahan, iaitu sama ada berjaya ataupun gagal. Satu kejayaan dianggap tercapai jika kesudahan yang muncul dalam uji kaji memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebaliknya, jika kesudahan yang muncul tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan, satu kegagalan dikatakan terhasil. Contoh, sekeping duit siling dilambungkan dengan tujuan untuk mendapat gambar. Maka kesudahan dengan peristiwa gambar muncul dianggap sebagai satu kejayaan. Sebaliknya, kesudahan dengan peristiwa angka muncul dianggap sebagai satu kegagalan. Uji kaji yang mempunyai 2 kesudahan yang mungkin saja, iaitu sama ada kejayaan atau kegagalan, kita namakan uji kaji Bernoulli. Bernoulli. Biasanya P disimbolkan sebagai kejayaan. P ni kejayaan, dan Q ni kegagalan. Uji kaji Bernoulli. Contoh tadi sekeping duit siling, maksudnya P ni setengah duit siling. Ini gagal dia pun setengah. Okey. Saya nak masuk pada taburan binomial. Sekeping duit siling dilambung 4 kali. Kebarangkalian kejayaan untuk mendapatkan gambar adalah, katanya ya. Okey, kalau bila kita lambungkan 4 keping duit siling, kita akan dapat angka macam ni ya, angka ataupun angka gambar ataupun angka gambar macam saya buat ni, ataupun angka gambar ataupun gambar macam ni. Jadi X kat sini kosong angka, kosong gambar. Kat sini 1 gambar, kat sini 2 gambar, sini 3 gambar, sini 4 gambar. Gambar ni 4 ni. Ni angka. Okey. Jadi kebarangkalian ini P X sama dengan kosong. Kalau kita tengok kat sini, saya dah mula masuk PC kosong. P kuasa kosong, Q kuasa 4. Saya salah type lah tu ke belakang. Ni P X sama dengan 1 akan dapat 4C1. P kuasa 1, Q kuasa 3. Q ni gagal angka sebab dia nak tadi apa? Gambarkan angka. Gambar. So Q ni jadi ni. So ni PX sama dengan 2 sama dengan 4C2. P sama dengan 2, Q sama dengan 4 tolak 2, 2. PX sama dengan 3.
sama dengan 4C3, P kuasa 3, Q kuasa 1. 4 tolak 3, 1. Dan P, X sama dengan 4, gambar 4 semua, 4C4. P kuasa 3, Q kuasa 0. Ini sini 4, bukan 3, 4. Okey. Ini kalau kita cari ni, kita gantikan P setengah. Yang atas ni, yang ni, kita akan dapat sebelah sini 0.064, 0.064. Kat sini 0.288. Kat sini 0.432. Kita ganti setengah tau. Lepas tu kita tekan kalkulator. Kat sini mana dia? 1, 2, 3, 4, 5. Pasal apa 5? 0, 1, 2, 3. 3 je. 0, 1, 2, 3. Berapa saya nak lambung ni tadi ni? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 4 kali. Okeylah. Yang ni. Jadi sini berapa ni? 0.375, 0.375, 0.250 dan 0.063. Ini kebarangkaliannya. Jadi kita nak lukis graf, rupa graf taburan binomial ni. Taburan binomial ni. Rupa graf taburan binomial ni dia ni, alamak. Ni saya tak pandai lah licin. Okey. Tadi berapa dekat sini 0.063. Jadi saya punya ni 0, korang buat elok-elok lah. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Kat sini 0, 1, 2, 3, 4. X. Kat sini P, X sama dengan R. Okey, bila kosong yang ni, yang kosong ni 0.063 kat sini. 063 kat sini. Kalau 1, 0.25, 0.25, 1 naik kat atas ni kat sini. Gambar dia macam itulah graf dia. 0.375. 375. Oh, naik 3 kat sini. Kalau 3 ni 0.2 ni dia turun balik ni. 3 ni kat sini. Ni. Dan kalau 4, 0.063 kat sini. Ni rupa graf binomial. Okey. Rupa graf binomial. Dia pacak-pacak je batang-batang. Selalu graf dapat apa ni lengkuk-lengkuk lah tak. Tapi binomial ni macam ni lah pacak-pacak. Okey, habis ni kita ambil soalan 6. Soalan 6. Suatu kertas ujian tertentu mengandungi 3 soalan objektif. Seorang pelajar dikehendaki menjawab ketiga-tiga soalan yang diberikan. Kebarangkalian bahawa pelajar itu berjaya. So, P-nya sama dengan 0.6. Kalau P 0.6, Q mestilah 0.4. N-nya sama dengan 3. Dia kata 3 tadi. Lepas tu dia kata, X mewakili bilangan jawapan yang betul. Kirakan taburan kebarangkalian bagi pemboleh-ubah rawak diskrit ataupun probability distribution of the discrete random variable X. Jadi maksudnya dia nak apa tau? P X sama dengan 0 ni. Macam tu. Jadi 3C 0, 0.6 kuasa 0, 0.4 kuasa 3. Ni. Ini kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat 064.
Lepas tu kita ambil P sama dengan 1 pula. Jadi 3C1, 0.6 kuasa 0, 0.4 kuasa 3 tolak 0, 1, 3 tolak 1, 2. Ni kalau kita tekan kalkulator dapat 0.288. Kalau P sama dengan X sama dengan 2, Px sama dengan 2, 3C2, 0.6 kuasa 2, 0.4 kuasa 3 tolak 2, 1. Ni tekan kalkulator dapat 0.432. Px sama dengan 3 sebab N sama 3 tu. So 3C3, 0.6 kuasa 3, 0.4 kuasa 0. Ini akan dapat 0.216. Okey, soalan kedua, lukis graf bagi taburan kebarangkalian. Lukis graf. Saya malas cari baris. Saya nak cepat. Okey, 0. Paling rendah ni kita ambil ni, paling tinggi ni 0.4. So sini 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. So ni X sama dengan X. X besar sama X kecil. Kat sini 0, 1, 2, 3. X. Okey. Masa dia kosong ni 0.064 sini. Macam tu. Kalau satu ni 0.288 kat sini. Salah. Sini. Ni. 2 ni 0.432. Ni 0.4. Sini. Atas. Sini. Kalau ni 0.216. 216 dia dekat sini. Ni 216 dekat sini. Macam itulah graf dia. Siap soalan 6. Okey, kita masuk soalan 7. Mohtar ialah Mohtar ialah seorang pemain bola sepak yang berpengalaman. Dia pernah menjaringkan 7 gol dalam 10 tendangan. So ini soalan 7. Maknanya dia P dia 7/10 ataupun 0.7. Kalau P 0.7, Q ialah 0.3 sebab dia tolak jumlah ni 1 paling tinggi. So dia kata jika X mewakili bilangan gol yang berjaya dijaringkan oleh Mohtar dalam 3 tendangan, N sama dengan 3, tentukan set pemboleh ubah rawak. Sama macam tadi, set pemboleh ubah rawak X sama dengan 0, 1, 2, 3. Okey, B pula beza ya. Kebarangkalian bagi setiap nilai X. So, cari kebarangkalian Px sama dengan 0. Sama dengan 3C0 macam tadilah. 0.7 kuasa 0. 0.3 kuasa 3. Ini kita akan dapat 0.027. Tekan kalkulator. So, Px sama dengan 1 pula. Ini sama 3C1. 0.7 kuasa 1. 0.3 kuasa 2. Tekan kalkulator akan dapat 0.189. Px sama dengan 2. Sama dengan 3C2. 0.7 kuasa 2. 0.3 kuasa 1 sama dengan 0.441. Dan yang ketiga sama dengan 3C3. 0.7 kuasa 3. 0.3 kuasa 0 sama dengan 0.343. Okey, seterusnya lukis graf. Lukis graf macam tadi, lukis graf macam Parkinson buat gaya. Tapi tak. Tak. Okey, 0.1,
Paling tinggi apa? 0.4. 0.2, 0.3, 0.4. Ini 0.5. Kat sini 0, 1, 2, 3. Sini X. Macam tadi 0.02 tu dekat sini. Sini. 0.189 atas sikit. Sini. 0.44. 2 ni 0.4 naik. Sini. Dan ni 0.3 ni naik kat sini. Okey, siap soalan 7. Soalan 8. Soalan 8. 20% daripada soalan 8. 20% daripada alat permainan, so P sama dengan 0.2 kurang memuaskan. Jadi Q sama dengan 0.8. Lepas tu dia kata 10 alat permainan tersebut dipilih, so N sama dengan 10. Cari kebarangkalian bahawa tepat 3 unit alat permainan kurang memuaskan. So tepat X sama dengan 3. Jadi kalau sini 3 3 10 C 3 0.2 kuasa 3 0.8 10 tolak 3 7. Ni kalau kita tekan kalkulator dapat 0.2013. Siap? B. Tidak lebih daripada 2. Tidak lebih daripada 2. So P X 2 macam ni. Jadi tidak lebih daripada 2. Okey, jadi maknanya P X sama dengan 0 tambah P X sama dengan 1 tambah P X sama dengan 2. Jadi ini sama 10 C 0 0.2 kuasa 0 berapa tu 0.8 kuasa 10 tambah yang ni 10 C 1 0.2 kuasa 1 0.8 kuasa 9 tambah 10 C 2 0.2 kuasa 2 0.8 kuasa 8. Ni kalau kita tekan kalkulator kita akan dapat 0.6779. Okey, siap. Siap. Kita sambung soalan 9. 9. Okey. Soalan 9. Suatu penyelidikan menunjukkan bahawa bagi satu kursus diploma tertentu 80% berjaya. So P 0.8 berjaya. Jadi Q tak berjaya, dia 0.2. Dalam satu kursus tertentu 12 penuntut telah, so N sama dengan 12. Kirakan kebarangkalian bahawa semua penuntut yang mengikuti kursus berjaya. Semua sebab ada 12, so PX sama dengan 12. Jadi 12C 12 0.8 kuasa 12 0.2 kuasa 0 sama dengan 0.0687. Siap. B.
Tidak lebih daripada 2 penuntut gagal. Tidak lebih daripada 2. Tak lebih daripada 2 gagal. Tak lebih daripada 2 gagal. Sebab dia tanya gagal, kita nak elak daripada apa ni? Silap kita buat macam ni. Sini P, sini Q. Ni berjaya, ni gagal. Kita tulis macam ni. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sini. Kita terbalik. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebaris tau ni. 9, 10, 11, 12. Sebab dia tanya gagal, tak lebih daripada 2 gagal. Maknanya tak lebih daripada 2 gagal. Gagal ini. Jadi kalau saya buat, saya ambil yang ni, tambah dengan yang ni, tambah dengan yang ni. Jadi saya ambil P, X sama dengan 10, tambah PX sama dengan 11, tambah PX sama dengan 12. Ini saya akan dapat 12C10. Macam tadi lah, 0.8 kuasa 10. 0.2 kuasa 12 tolak 10, 2. Tambah berapa tu? 12C11. 0.8 kuasa 11. 0.2 kuasa 1. Tambah yang satu lagi ni. Berapa tu? 12C12, 0.8 kuasa 12, 0.2 kuasa 0. Ni kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat 0.5583. Okey, siap B. Sini dia tanya sekurang-kurangnya 2 penuntut gagal. Maknanya sekurang-kurangnya 2 penuntut ni gagal. Sekurang-kurangnya 2 gagal. Sebab kita punya P tadi ni dia berjaya P 0.8. Jadi kalau saya nak sekurang-kurangnya 2, maksudnya 2 dan ke atas. Ini. Jadi gagal ya, saya ambil gagal belah kanan ni. Jadi ini sama dengan 1 tolak yang saya tak nak ni. P X sama dengan 0 tolak P X sama dengan 1. Akan jadi 1 tolak 12C0, 0.8 kuasa 0, 0.2 kuasa 12 tolak 12C1, 0.8 kuasa 1, 0.2 kuasa 11. Ini kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat 0.7251. Okey, siap. Serabut. Okey, soalan 10. Soalan 10. Dalam suatu permainan melambung dadu, sebiji dadu yang ada dilambung sebanyak 5 kali. 5 kali. So, N sama dengan 5. Lepas tu, mana dia? Suatu kesudahan dianggap sebagai satu kejayaan jika dadu yang dilambung itu menunjukkan 1 dan 2 dalam kesudahan itu. So, dadu ni ada 6, jadinya P-nya sama dengan 2 per... dianggap 1 ni 2 per 6, maknanya 1 per 3. Dan kalau P 1 per 3, sini 2 per 3. Okey, soalan A. Kira kebarangkalian untuk mendapatkan tepat 2 kejayaan. So, P X sama dengan 2. Jadi, 5C2
1/3 kuasa 2. 2/3 kuasa 3. Akan dapat kat sini 0.3292. Okey, B. 2 atau lebih daripada 2 kejayaan. 2 atau lebih. Maksudnya Px sama dengan 2 tambah Px sama dengan 3 tambah sampailah Px sama dengan 5. Okey. Atau saya tolak 1 semua, tolak Px sama dengan 0. Tolak Px sama dengan 1. Jadi jimat sikit. Kalau yang ni 2, 3, 4, 5. Ada 4. Ini 2. So ini sama dengan 1 tolak 5C0. 1/3 kuasa 0. 2/3 kuasa 5. Tolak 5C1. 1/3 kuasa 1. 2/3 kuasa 4. Ni kalau tekan kalkulator akan dapat 0.5390. Okey, C. Kejayaan dalam lambungan pertama, ketiga dan kelima. So ada 3 je yang berjaya. So Px sama dengan 3. Ini sama dengan 5C3. 1/3 kuasa 3. 2/3 kuasa 2. Ni tekan kalkulator dapat 1646. Okey, siap soalan 10. Masuk soalan 11. Okay, soalan 11. Pada musim tengkujuh satu daerah tertentu, kebarangkaian bahawa hujan tidak akan turun. Hujan tak turun, P sama dengan 1/4. Maknanya hujan turun, Q sama dengan 3/4. Ini tak turun. Tak turun. Ini turun. Okey. Sebab dia tanya tu, macam terbalik je yang dia tanya tu. Kirakan kebarangkalian bahawa dalam tempoh 1 minggu hujan akan turun. Hujan akan turun. Saya ambil P dia tak turun tau. Q dia yang turun. Tapi tak apa. Saya buat macam ni. Saya buat macam ni. Sini P. Sini P. Saya nak kali ni. Sini Q. Sini P. Jadi kat sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kat sini terbalik 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau A saya ni tepat 2 hari. Tepat 2 hari, tak turun tepat 2 hari, yang ni. Tak turun yang ni. So jadi saya ambil ini. Jadi P X sama dengan 5. Jadi saya ambil 7 hari C5. 1/4 kuasa 5. 3/4. 2. Nanti saya tekan kalkulator. Saya dapat 0.0115. Okey. B. Hujan turun tau. Kurang daripada 2 hari. Maksudnya P X kurang 2. Kurang 2 ni maksudnya yang bawah ni lah. Yang ini dengan yang ini. So saya ambil sini. Ni sama dengan P X sama dengan 6 tambah P X sama dengan 7. Jadi 7 C6. Berapa ni? 1/4 kuasa 6. 3/4 kuasa 1 tambah 7 C7. 1/4 kuasa 7. Orang ni mesti dah terror buat benda ni. Kosong. Ini kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat 0.001 361. Dan C 3 hari atau lebih. 3 hari atau lebih.
3 hari atau lebih, maksud dia yang ni, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Jadi yang kita tak nak yang ni. Jadi saya ambil 1 tolak P yang ni lah. X sama dengan 5, 6, 7. X sama dengan 5 tolak P X sama dengan 6 tolak P X sama dengan 7. Dia bergantung pada P. Kalau korang nak terbalikkan ni, boleh juga. Ni Q ni jadi berjaya, ini jadi gagal. Saya dah biasa letak kat depan tu. Boleh je sebenarnya. Okey, sini 7 C 5. Macam biasa ganti je 1/4 kuasa 5. So ni di depan. Sini 3/4 kuasa 2. Tolak dengan 7 C 6. 1/4 kuasa 6. Berapa ni? 3/4 kuasa 1. Tolak 7 C 7. 1/6 kuasa 7. Lepas tu 3/4 kuasa 0. Ni kalau saya tekan kalkulator dapat 0.9871. Terima kasih kerana menonton dan memberi perhatian. Semoga ilmu yang Cikgu Ayah berikan akan beri manfaat kepada anda semua, dan jangan lupa subscribe dan tekan loceng notification supaya channel ini akan terus berkembang. Okey, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.